Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Saidah Nafisa binti Man Syaifuddin, merupakan pelajar tingkatan 2 dan bersekolah di SMK Laksamana Kota Tinggi. Tema bagi pembentangan ini ialah Sungai Tanggungjawab Kita, yang mana melibatkan sungai-sungai di dalam lembangan Sungai Johor. Di dalam video ini, saya akan membentangkan 5 bahagian iaitu pengenalan masalah, cadangan, implementasi, jangkaan dapatan dan jangkaan dapatan dan cara menangani. Pengenalan masalah. Sungai Johor merupakan sungai utama di negeri Johor yang berukuran sepanjang 122 km dan berakhir di Laut Selat Johor. Kajian ini tertumpu di Sungai Redan yang terletak di pedalaman Ulu Tiram yang memberi impak yang besar kepada lembangan Sungai Johor. Sungai Johor mencatatkan penurunan kualiti air sungai. Ini disebabkan oleh aktiviti perlambungan pasir di kawasan tersebut. Oleh itu, terdapat kesan-kesan daripada aktiviti perlambungan pasir, antaranya air menjadi keruh terutamanya selepas waktu hujan, banjir kilat sewaktu musim tengkujuh, spesies hidupan akuatik terjejas dan hakisan tebing. Merupakan gambar kawasan perlombongan pasir yang terletak di Kampung Sungai Redan, Ulu Tiram. Terdapat juga rumah pekerja dan jentera lombong di kawasan ini. Video rakaman kawasan bekas tapak lombong pasir di Kampung Sungai Redan, Ulu Tiram. Kesan perlombongan menyebabkan terhakisnya bukit dan membentuk tasik yang sangat dalam, hampir 60 meter. Ini akan membahayakan penduduk setempat kerana tidak berpagar. Video ini diambil dari sumber YouTube yang bertajuk Lombong Cuci Pasir Darat Sungai Tiram. Video ini telah dimuat naik 2 tahun lalu oleh salah seorang pekerja di situ. Kawasan seperti ini tidak boleh dirakam oleh orang awam kerana berpagar dan dijaga oleh pelembung terbabit. Video 3 menunjukkan keadaan aliran air sungai sewaktu hujan yang akan menuju ke lembangan Sungai Johor. Manakala, gambar 3 menunjukkan air menjadi keruh kerana hujan. Gambar 4 pula menunjukkan tebing sungai terhakis akibat aliran air yang deras. Bahagian kedua iaitu cadangan. Melakukan penelitian di kawasan anak sungai, bekas lombong dan temu bual dengan penduduk tempatan, saya berharap agar pihak berwajib dapat mengkaji dan pemeriksaan semula pelesenan, tapak kawasan, perlombongan haram, sistem pemberitan, pengurusan stor jentera dan prosedur. Berkaitan garis panduan selamat pelepasan sisa perlombongan ke sungai melalui operasi bersepadu di antara pihak berkuasa tempatan iaitu PBT, Jabatan Kerajaan dan Maklum Balas Orang Awam. Laporan Jabatan Alam Sekitar di dalam jadual 3.2 di atas, Sungai Tiram mencatatkan bacaan sederhana tercemar. Berdasarkan petikan akhbar berita harian online pula, Pemetik Johor membatalkan semua permohonan perlombongan pasir hulu sungai dan kawasan tadahan air. Yang 3. Implementasi. Orang awam harus mengambil berat, bertanggungjawab dan bekerjasama melakukan sesuatu untuk menyelamatkan alam sekitar ini. Misalnya melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Orang awam boleh terus membuat aduan atau hibahan secara langsung kepada pihak berkuasa dan makluman penduduk sekitar sebagai contoh melalui NGO Sahabat Alam Malaysia. Tempatan iaitu PBT. Oleh kerana saya memilih Sungai Redan, kawasan ini di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Iskandar Puteri iaitu MBIP. Kajian ini juga selaras dengan projek rancangan khas Ulu Tiram seperti yang terpapar di dalam website MBJB. Yang ketiga, pejabat tanah dan galian. Pejabat tanah dan galian ini akan memastikan kontraktor atau pemilik tapak perlombongan pasir mengikut garis panduan yang ketat dan berlesen. Yang keempat, Jabatan Pengairan Saliran di Johor iaitu JPS.
Sebagai badan kerajaan yang mengelola sistem peparitan dan sungai sejurus, menerima aduan masalah berkaitan saliran terkesan akibat tebing sungai runtuh atau banjir kilat melalui aplikasi SISPA. Yang kelima, Jabatan Alam Sekitar iaitu JAS memantau tahap kualiti air sungai dan memastikan pelepasan sisa cucian pasir mematuhi standard yang dibenarkan. Yang keempat ialah jangkaan dapatan. Daripada pelaksanaan cadangan penyelesaian ialah 1. Penduduk tempatan. Penduduk tempatan mampu menarik nafas lega kerana kebergantungan mereka pada sumber air sungai untuk aktiviti pertanian, penternakan dan rekreasi. Yang kedua, ekosistem. Spesies ikan tempatan seperti baung, bujuk dan udang galah akan meningkat. Yang ketiga, ekonomi. Tarikan utama kepada penduduk sekitar dan luar daerah seperti aktiviti sewa bot, memancing udang galah. Aktiviti ini akan merancangkan semula ekonomi penduduk tempatan. Ialah jangkaan cabaran. Cabaran yang akan dihadapi semasa peringkat pelaksanaan ialah antara cabaran paling utama adalah untuk memberi kesedaran kepada pelajar sekolah dan anak kecil. Mereka perlu dididik sejak di bangku sekolah akan kepentingan memelihara dan menjaga sungai kita. Lawatan sambil belajar dan projek kajian seperti ini membantu masyarakat agar lebih peka terhadap keadaan sungai kita. Yang kedua, masyarakat sekeliling. Selain melalui NGO dan media massa seperti radio, TV dan akhbar, jaringan internet di hujung jari seperti Facebook memudahkan orang untuk membuat tindakan awal. Yang ketiga, kontraktor pasir. Kewajipan pemasangan papan tanda dan projek membantu masyarakat tempatan mengetahui maklumat semasa tapak lumbung pasir kerana kawasan lumbung berpagar. Sungai perlu dikawal supaya kelestarian dan kitaran hidup flora fauna kekal terpelihara. Setiap lapisan umur masyarakat maupun pihak berkuasa memainkan peranan agar kempen dan misi ini terlaksana. Sungai Johor airnya biru, syurga pemancing terletak di muara. Bersama kita berganding bahu, semoga alam kekal terpelihara. Sekian, terima kasih.